Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. 各位主内亲爱弟兄姐妹平安。 Ya, Bapak Ibu Saudara, seminggu ini kita banyak mendengar, banyak menyaksikan di Jakarta ada musibah banjir. 这个星期我们大家经历，我们也听了很多新闻关于雅加达的水灾。 Saya ingin menyampaikan kepada segenap jemaat GKI Jatinegara, kalau ada yang rumahnya atau tokonya, tempat usahanya terkena musibah banjir ini, teruslah berjuang bersama Tuhan. 我想要说的呢，就是我们当中，无论是在家里，或者是你们的店铺遭遇到水灾，我希望你们能够更加的打起精神来，努力的来维持。 Jangan putus asa, jangan menyalahkan sesama, terlebih jangan menyalahkan Tuhan. Percayalah Tuhan akan mengangkatmu kembali bangkit. 不要灰心绝望，要相信神必定给你力量，让你能够站起来。 Bagi kita yang kemarin lolos dari banjir itu, ini momen yang baik untuk kita melihat, tengok kanan kiri sesama kita yang membutuhkan pertolongan, apa yang bisa kita bantu untuk mereka. 若是我们当中有的真的是没有遭到这个困难的，我们是一个很好的时机来关怀我们四周围那些遭遇到困难的人，看我们能够怎么样的帮助他们。 Oke, itu ya, amin. 好不好？ Ya, Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah hidup yang patut di hadapan Allah. 今天我们的主题呢，就是合神心意的一个生命。 Suatu Senin pagi di saat jam kantor yang biasa sibuk-sibuknya di hari Senin. 有一天的早上，就是这个公司正在忙碌的时刻。 Seorang kontraktor yang dia adalah Kristen sedang terlibat dengan satu perbincangan dengan seorang direktur perusahaan negara yang juga adalah Kristen. 有一个承包商，他是关于建筑的方面的。 他必须去见一个他的客户，也是同样，他们两人都是基督徒。 Ya, ceritanya kontraktor ini ingin mempererat, menjalin relasi dengan perusahaan ini supaya kedepannya dia bisa menangin proyek-proyek pemerintah. 所以呢，这个承包商的人呢，他是想要与这个他的客户呢建立良好的关系。刚好那个是关于国家的建筑项目。 Lalu dia melongok ke jendela, kontraktor itu melihat ke bawah, dia menunjuk kepada sang direktur. Pak direktur, lihat itu di bawah, ada mobil 2 pintu. 他们在那个公司的窗户前面，他就说：“来，你看看，下面有一辆车子，很漂亮的车子，你看。” Saya membawa mobil itu kemari untuk Bapak sebagai tanda persetujuan perusahaan kita, pekerjaan yang bisa kita kerjakan di masa depan. 他跟经理说：“我把这个车子带来给你看，要告诉你，希望我们以后的工作合作顺利。” Bapak tinggal kasih fotokopi Bapak, nanti saya yang urus segala surat-suratnya, Bapak bawa pulang deh mobilnya. 你只要给我你的身份证，给我那个copy，然后呢，我把其他的那些需要办理的证件替你处理好。 Sang direktur itu melongok ke jendela, melihat ke bawah, ternyata benar. Ada mobil 2 pintu yang keren itu. 就从那个窗户看了向外，真的那个很漂亮的跑车就在门前。 Tiba-tiba dia menggebrak mejanya. John, aku ini orang Kristen, mana bisa aku terima mobil itu? 然后呢，他就拍桌子的就说：“你知道我是基督徒，我不会接受这样子的贿赂。” Loso curang, saya pukulnya meja, Loso pukulnya Alkitab lebih empuk. Pintar Loso. 我这里没有桌子好拍，所以他说不行。 Direkturnya ngomong, ada yang namanya etika Kristen John dalam pekerjaan. Aku nggak bisa mobil itu menyuap John namanya, nyogok itu. 他说我们是基督徒，你不可以这样子的用那个不正当的手段来诱惑我，我们这样子是不讨神喜悦的行为。 Dan di negara kita John, orang Kristen itu sulit untuk mencapai posisi tinggi. Engkau mau posisiku ini hilang, aku keluar masuk kantor polisi. 他说：“你知道吗？我们做基督徒能达到这么好的职位，不是很容易简单的事情。难道你要我被警察抓去吗？” Kepala John mulai tertunduk, lalu dia, aduh salah nih salah. 然后呢，这个承包商就低着头想到我这回跑错路了。 Sekarang juga bawa pulang mobil itu. 然后呢，经理说：“你把那辆车子开回去。” Nah, John ini kan
traktor yang pintar gitu. Lalu dia mulai mikir nih 1000 cara. 然后呢，这个 John 呢，这个承包商呢，他是一个很有经验的人，他就在马上动脑筋想另外的方法。 Pak, gini loh Pak, ini mobil kan sudah dibeli lunas. Kalau dibalikin ke dealer, dealer biasa mau sih terima, tapi bayarnya pasti di bawah harga. 他说这辆车子已经是买断了，已经付清了，就是再带回去的汽车公司虽然要把它收回，可是呢，必定有很大的亏损。 Loh, duit itu nggak masalah buat perusahaan Pak, tapi ini soal nama baik perusahaan. Tolong ngertiin dong Pak, sekali ini aja. 他说就是这个退回去的话呢，对于我们的公司呢，会带来一个很不好的名誉，所以呢，希望你能够理解我的立场。 Saya mohon maaf Pak kalau Bapak tersinggung dengan pemberian ini. Atau gini aja deh Pak, mobil ini bukan gratis. Bapak beli tapi cukup bayar 10 juta. 他说希望你能够理解我的困难，或者是这样好了，我不是免费的给你，你只要付我10条，那就算我卖给你好了。 Lalu direktur ini duduk kembali di mejanya, dia ketawa, wah aku senang John punya teman rekan kerja seperti engkau yang menyadari kalau berbuat salah lalu segera memperbaikinya. 然后经理就说那很好，他讲我很喜欢跟你合作，你明明知道你犯了错误，但是你能够想办法矫正你的错误，我可以接受跟你一起合作。 Nah, tapi perkataan direktur yang berikutnya ini yang bikin John pusat pasi. 但是呢，接下去这个经理讲的话呢，令这个 John 呢心里就更加的不安。 John, kamu tahu, saya tuh punya anak cowok 2. 他说：“你知道吗？我有2个男儿。 Kalau mobil cuma 1, mereka berantem John. 只有1辆车子的话，2个孩子一定争的。 Jadi kamu pulang, besok kesini bawa 2 mobil, aku bayar 20 juta boleh. 他说：那你明天再开另外1辆来，我20条买2辆汽车。 Nanti saya kasih fotokopi kedua anak saya buat urus. Fotokopi KTP-nya pegang. 然后呢，我把我2个孩子的那个身份证借给你。 Bapak Ibu Saudara, John ini keluar meninggalkan ruang direktur ini sambil berkata dalam hati, apes. 这个 John 出去的话，就心里讲，真的是这次很冤枉。 Saudaraku, mungkin kita tertawa kecil melihat dialog perilaku dari kedua bisnismen Kristen ini. 所以呢，我们想这2个基督徒的生意人，他们之间的对话很有趣。 Loh, ini bisnismen Kristen, tapi dalam keseharian kok nggak ada beda dengan bisnismen yang non-Kristen. 他们2个人都是基督徒，可是他们的行为呢，跟那些非基督徒根本没有什么分别。 Mengerjakan praktek-praktek di dalam keseharian yang tidak sepatutnya, tidak sepantasnya untuk dilakukan hanya dengan dalih bahwa itu perlu dilakukan untuk memperlancar usaha. 在他们日常生活上，他们所行出来的呢，只不过是根据他们的想法，让一切事情都能够很顺利的进行，不是应该怎么做。 Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan firman hari ini kita akan kembali diingatkan bahwa gereja dan umat Tuhan tidak cukup hanya melakukan apa yang perlu, melainkan harus mengerjakan apa yang patut, apa yang pantas di hadapan Allah. 所以今天我们要一起来思想一件事情，不是说我们应该做什么，但是我们要知道合神心意的行为是应该怎么样行出来。 Bapak Ibu Saudara, dalam kalender gerejawi kita minggu ini kita memperingati Minggu Baptisan Yesus. 今天呢，我们在教会的这个业历里面，我们应该是一起来思想关于主耶稣接受洗礼的事情。 Jadi Yesus yang sudah berusia 30 tahun akan memulai rangkaian pelayanannya sampai nanti ujung akhirnya adalah ketika dia mati di kayu salib. 所以主耶稣开始出来侍奉，知道他侍奉完毕就是要被钉十字架。 Nah, pertanyaannya mengapa harus baptisan awalnya? 现在我们要说到主耶稣为什么要以洗礼开始他的服事呢？ Kalau kita lihat perjanjian lama di Keluaran atau Imamat, baptisan adalah tanda pembasuhan sebagaimana yang dikerjakan atau dialami oleh imam sebelum dia memulai pelayanannya. Dia mewakili umat Israel di hadapan Tuhan. 就是我们看旧约圣经，无论是在申命记，无论是在这个士师记呢，都是说到要借着洗礼，这个神的这些先知呢，他们就代表整个神的选民。 Maka pada ayat ke-15 yang kita baca tadi juga dijelaskan bahwa Yesus harus memulai proses baptisan ini sebagai apa?
sebagai satu langkah awal dia menjadi imam yang menanggung dosa umat manusia. 所以呢，主耶稣要开始他的服事与洗礼，就是他要成为这个祭司。这个祭司呢，就是要把祭物带到神的面前。 Yohanes awalnya menolak membaptis Yesus. Yohanes bahkan berkata seharusnya engkau Yesus yang membaptis saya. 刚开始的时候，施洗约翰拒绝不要跟主耶稣施洗，他说应该受洗礼的是约翰。 Tapi Alkitab mencatat respon Yesus di ayatnya ke-15. Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. 但是主耶稣回答说：“你暂且洗我，因为我们理当这样尽诸般的义。” Saudaraku, ini kata-kata Yesus yang penting karena dalam penulisan Injil Matius ini perkataan Yesus yang pertama kali yang dicatat oleh Matius. 所以呢，这句话呢非常的重要，而且呢是马太在他所写的福音书里面所写下主耶稣亲口讲的第一句话。 Yesus mengatakan mengerjakan kehendak Allah itu adalah hal yang sepatutnya. 他说我们理当的尽诸般的义。 Kata patut ini dari bahasa Yunani prepon yang artinya adalah pantas, layak, sesuai. 所谓这个理当合理，在原文里面就是关于这个 prepon， 就是一个合适应该做的。 Dalam bahasa Inggris memiliki satu kata yang lebih mirip yaitu proper. 英文呢，它的跟原文很相近，就是用 proper。 Nah, kata patut ini memiliki nilai kelayakan, punya nilai kepantasan, punya nilai kesesuaian. 所以呢，这个是理所当然的、应当的，是合宜的。 Bahasa sekarang sehari-hari pantas nggak sih? 现在的话语呢，是不是配的不配的呢？ Jadi dengan mengatakan sepatutnya, Yesus sedang menggugah pemikiran untuk menyelaraskan kebutuhan pribadi Yohanes. Dalam hal ini dia mau dibaptis oleh Yesus dengan apa yang menjadi kehendak Allah. 所以呢，从这里呢，我们就可以看到，主耶稣要施洗约翰看到一件事情，是合理的，我们要尽诸般神的义，那个是应当的。 Bapak Ibu Saudara, mungkin seringkali kalau kita dengar cerita tentang pembaptisan Yesus ini yang pertanyaan paling sering muncul adalah mengapa Yesus harus dibaptis? 每次关于这个主耶稣接受洗礼的那个事迹呢，我们经常会有人发问：为什么主耶稣要洗礼呢？ Loh, ini kan Yesus kan tidak berdosa. 为什么要洗礼？主耶稣根本都没有犯罪。 Sesungguhnya pertanyaan ini umum keluar, tercuat karena adanya pemahaman umum bahwa baptisan adalah tanda seorang bertobat dari dosa-dosanya. 人经常会这么问呢，是很可能的，是因为大家都知道，洗礼表明一个人他愿意悔改，他要被接受洗礼，得到干净。 Baptisan berarti seseorang itu bertobat dari hidupnya yang gelap menuju hidup baru yang terang, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, hidup yang diselamatkan. 洗礼呢，就是预表一个人要离去过去那个罪恶败坏的生活，他要洗礼进入一个新的生命。 Tapi sekali lagi ini kan Yesus, dia tidak berdosa. 现在呢，是关于主耶稣要接受洗礼，他根本都没有犯罪嘛。 Apa yang dirasakan oleh Yohanes Pembaptis memperkuat statement ini. 所以呢，施洗约翰的回答呢，就很合理的根据别人的也这么想。 Yohanes pekerjaannya adalah membaptis orang, dia biasanya menghardik orang-orang atas dosa-dosa mereka, tapi di hadapan Yesus dia berdiri gentar. 每一次呢，施洗约翰叫别人洗礼的时候，他总是说悔改，神的天国已经近了。可是现在在主耶稣面前，他非常的镇静，害 Untuk 怕。 membaptis Yesus, Yohanes itu bahkan nggak pernah kepikiran atau bahkan nggak berani untuk mikir itu. 所以呢，施洗约翰根本也不曾经想过，也觉得不应当想到要给主耶稣洗礼。 Itu sebabnya Yohanes berkata kepada Yesus, Yesus harusnya engkau dong yang membaptis aku. 所以呢，约翰就拦阻主耶稣说：“是应该你给我洗。” Bapak Ibu Saudara, maka pada kesempatan inilah umat diajak untuk menggali dan menghayati makna baptisan Yesus tersebut. 所以呢，从这里呢，我们就可以看到这个洗礼的真正的意义，我们要一起来思考。 Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, melainkan dia dibaptis untuk menyatakan kesamaannya dengan yang berdosa. 主耶稣接受洗礼，不是表明他需要悔改接受洗礼，乃是要告诉我们，他跟我们这些有罪的人，他与我们站在同样的立场。 Kesamaan karena dosa umatnya rela dia tanggung,
bukan karena dia sama-sama berdosa dengan umatnya. 他跟我们站在同样的位置，并不是因为他有犯罪，他乃是他要与我们在一起，他甘心情愿的担当我们的罪。 Baptisan Yesus menyatukan dirinya dengan komunitas manusia yang rindu untuk berelasi dengan Allah. 表明他要有一个渴慕，要能够与神沟通。 Dengan demikian, peristiwa baptisan Yesus dimaknai sebagai satu bentuk laku hidup yang sesuai, selaras dengan kehendak Allah. 表明主耶稣的洗礼就是要一个合神心意的生活。 Dengan kata lain, pribadi Yesus adalah pribadi yang memiliki hidup berkenan pada Allah. 换句话说，主耶稣所拥有的生命呢，就是讨神喜悦、合神心意的生命。 Pernyataan deklarasi dari Allah dalam Matius 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, menunjukkan Yesus menjalankan baptisannya sebagai satu cara menggenapi kehendak Allah. 所以呢，我们就看到神喜悦，神就从天上降下声音来说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” Deklarasi inilah anakku yang kukasihi selaras dengan yang dinubuatkan oleh bacaan kita yang pertama tadi, Yesaya 42 ayatnya yang pertama. 从天上来的声音这样子的来说明神悦纳这个洗礼，跟刚才我们读的在以赛亚书42章所讲的是一样的。 Lihat, itulah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. 所以呢，我们看到在以赛亚书说：“看啊，这就是我所喜悦的人，我已经把我的诫命律例放在他身上，他来代表我的选民。” Saudaraku, inilah nubuatan mengenai seorang hamba pilihan yang akan menggenapi rencana keselamatan Allah. 所以这里我们就可以看到，是神所拣选的，要来行出神所施的救恩。 Hamba pilihan yang melakukan apa yang patut di hadapan Allah. 就是一个要行出合神合理的那个生命的生活。 Bacaan kita yang ketiga dari Kisah Rasul 10 ayat 38 juga memperkuat status hamba pilihan ini. 刚才我们所读的第3段的经文，在《使徒行传》第10章的，也同样的来更加的印证这个被神所拣选的神的仆人。 Petrus sendiri memberikan kesaksiannya mengenai Yesus dari Nazaret ini. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah sendiri menyertai Yesus. 彼得亲自开口说道，就是这个就是主耶稣不偏待人，他在各国中在那些人所喜出神所喜悦纳的生命。 Jadi Petrus sendiri dengan lantang berseru bahwa kami ini saksi yang semua hal yang diperbuat oleh Yesus dari Yudea sampai Yerusalem, kami saksinya. 所以呢，彼得说我们是见证人，我们看到主耶稣所行的一切，无论是在犹太地一直到撒玛利亚，到各个地方，他传的是天国的福音。 Petrus menegaskan kami ini saksinya bagaimana Yesus menjalani hidup yang patut di hadapan Allah. 所以他说，我们亲眼看见了他所行出来的，就是合神心意的生活的生命。 Inilah teladan hidup patut di hadapan Allah yang diberikan oleh Yesus Kristus. 所以呢，主耶稣所表现出来的一个生命的这个典范。 Pribadi yang menyatakan keselarasan dengan kebenaran Allah, di mana Yesus pun hidup berkenan kepada Allah. 就是配合神的意，因为他行尽诸般神的意。 Demikian juga gereja dan jemaat seharusnya hidup selaras dengan kehendak Allah. 所以无论教会每一个信徒们，我们都应该合出理所当然和神的意。 Melakukan bukan hanya apa yang dirasa perlu untuk dikerjakan, tetapi mengerjakan apa yang patut. 所以我们不是单单行应该做的事情，乃是应该合理的，就是按照神的意。 Apa yang patut di hadapan Allah, apa yang pantas di hadapan Allah. 就是在神面前是正义的。 Minggu ini masih dalam momen tahun baru, gereja kembali digugah mengenai makna hidup selaras kehendak Allah dalam perjalanannya. Menata program, kegiatan, strategi gereja sepanjang tahun 2020. 在新的一年，我们大家同工们都在策划新的一年的工作计划，都是要怎样的来安排合理的遵照神的意的工作计划。
Bapak Ibu Saudara, tema khotbah hari ini diambil dari Dian Penuntun. Dian Penuntun itu buku panduan rancangan khotbah GKI punya. 今天我们所讲的道呢，我们的根基是在这个印尼基督教会的这个迪安本伦顿的那个书本上所摘录的。Saya waktu persiapan ada bilang sama istri, saya juga ada bilang sama Pak Alfred, aduh saya berat sekali rasanya nyampein khotbah macam ini. 昨天当我要预备的时候呢，无论是跟我的妻子或者是跟阿弗雷牧师，我们说，我今天要讲的感觉到非常的困难。 Khotbah yang mungkin berisi teguran kepada gereja lokal, jemaat lokal dan harus disampaikan oleh pengkhotbah dalam. 就是因为这堂道呢，就是要向我们自己的信徒同工们所讲的。可是呢，我是以一个在里头服侍的一个神的仆人。 Kalau pengkhotbah luar yang nyampein habis itu dia pergi nggak ketemu lagi. Kalau pengkhotbah dalam kan saya bisa didiemin nih besok-besoknya. 因为我所要说的是关于责备的话，就是别人来讲呢，他今天讲完他就离开。可是呢，我还继续在这里，我所讲的这里的人都听到，我也逃不开。 Tulisannya pasti sulit dibaca, saya highlight beberapa di antaranya. 这里有的可能不容易看，所以我就把它画了颜色。 Di dalam siarahnya, gereja melakukan berbagai hal yang gereja anggap perlu atau butuhkan. Berbagai program, kegiatan atau strategi telah dan akan gereja lakukan. Walau demikian, semua hal tersebut belum menjamin bahwa gereja telah hidup patut, layak, pantas sebagai komunitas yang membawa kabar keselamatan. 所以呢，他这里所讲的就是我们的教会，在行出所有的工作计划的时候呢，我们应该要注意到的就是应该的、合理的，应该是理所当然、尽神的意的。 Ada hal-hal yang dilakukan dan terjadi telah membawa imbas buruk. Hanya karena gereja menganggap bahwa hal itu adalah hal yang perlu dilakukan, tetapi luput menyelaraskannya dengan kehendak Allah yang lebih besar. 有一些事情呢，可能做的时候会带来一些不好的反应，可是呢，却需要这样的做，因为我们觉得是配合遵照神的意思。 Kasus perpecahan gereja, kebijakan gereja yang berkolusi dengan kekuasaan, korupsi atau manipulasi yang gereja lakukan. Dilanjutkan di sana, ada hal-hal yang tidak sepatutnya gereja lakukan tetapi tetap terjadi. 就是说，在教会里面有一些的分裂，而且有一些所做出的决策呢，是跟照着有权威的人合作的，以至于有的手段或者是不应该做的事情，却让教会做了。 Beberapa poin penting di bagian-bagian 3 bagian tadi saya akan jabarkan untuk beberapa poin berikutnya. 刚才有一些重要的点呢，我接下去会再更深入的来说明。 Saudaraku, di dunia politik saat ini hari-hari ini sedang marak satu istilah politik kekerabatan. 今天呢，我们可以看到在政治场上呢，很多人讨论的就是跟着有 交往的人一起合作的一个政治手段。 Kemarin saya dan istri nonton Mata Najwa, ada bagian ini nih bahas politik kekerabatan, seru sekali. 昨天我在这个电视的一个节目，就是马达纳算那边谈到关于跟朋友或者是有交往的人谈政治。 Definisi politik kekerabatan menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat dalam hubungan keluarga. 根据的法律的所做出来的那个解释呢，就是这个政治手段呢，就是在一些原本就是有关系的人之间进行。 Penjelasannya bukan berarti anak presiden atau anak pengusaha itu dilarang politik, bukan berarti hak konstitusinya secara otomatis dihilangkan. Tidak. 并不是说在位的这个总统他的家属，他们不可以介入政治。 Tetapi iklim demokrasi akan terusik apabila seseorang itu dipilih hanya karena bapak atau ibunya adalah penguasa atau mantan penguasa. 但是呢，若是因为他的父母被选上承担一个职位，乃是因为这个有亲属关系呢，那个
就应该不可以不合宜。 Harusnya kalau mereka dipilih itu karena memang mereka punya kemampuan, karena mereka punya satu kapasitas pribadi, bukan karena kekuasaan yang dimiliki atau pernah dimiliki oleh orang tuanya atau kerabatnya. 就是说呢，一个人被选上在一个职位上，并不是因为他有什么亲属是有权位的人，乃是因为他自己本身有那个能力。 Bagaimana dengan gereja? Adakah politik kekerabatan di dalam gereja Tuhan? 好，现在我们要看在教会里面是否有这个因为亲属关系而给他特别的特权的人呢？ Ada. 是有的。 Pendeta Nus Remas, Ketua Pengurus Pusat PGLII, pernah menyentil fakta ini. 就是我们这个印尼基督教会的协会里面的一个叫 Nus Remas 的牧师，他说。 Dia berkata bahwa banyak gereja-gereja di Indonesia yang terjebak pada kekuasaan dan rezim. Gereja sekarang gak lagi beda dengan partai politik. Nus Remas 牧师说，在印尼有很多教会里面，里面的人呢，都是因为亲属关系，使到他们在这个侍奉的工场上，所以好像政治场上也没有什么的分别。 Dan Bapak Gereja Yohanes Calvin pun berbicara akan hal ini. 加尔文也同样的讲到关于这件事情。 Salah satu poin penting Calvin dalam teori politik Calvin adalah adanya check and balance terhadap kekuasaan. 所以呢，加尔文说，为了要达到平衡，就是要彼此有他的对立的事情来能够彼此纠正。 Dalam tulisannya Institutio yang buku keempat, Calvin menulis sebuah bahaya mempercayakan kekuasaan kepada satu atau beberapa orang saja. Adanya kasta yang memerintah secara turun-temurun merupakan pelanggaran terhadap kebebasan. Tirani mengancam apapun ketika kekuasaan berada hanya dalam tangan orang tertentu. Calvin melanjutkan, sesungguhnya para penguasa yang terperosok begitu dalam ke dalam sikap tirani ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengagungkan kebaikan dan menghukum kesalahan. 对呢，这段太长，只不过他的一个总结就是说呢，在位的人，他们就是亲属里面，他们都行同样的事情，而且没有彼此对立的力量来平衡的话呢，就会变成走向极端。 Maka saudaraku, jikalau ada gereja Tuhan yang melakukan praktek-praktek seperti ini, maka pertanyaannya adalah, sudahkah gereja Tuhan hidup patut di hadapan Allah? 所以都是在教会里面有这样子的现象，我们信徒大家都要彼此思考，是否教会已经行出合神心意的，或者已经尽了诸般的义呢？ Gereja sudah hidup pantas belum di hadapan Allah? 在神的面前，我们是否讨神的喜悦，行出合神心意的生活？ Bapak, Ibu Saudara, itu kehidupan gereja. Saya akan memperluas sedikit aplikasinya kepada hidup berjemaat. 刚才说到的就是教会，现在我们要说到教会里面信徒之间的事情。 Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan hidupmu keseharian? Sudahkah engkau hidup pantas di hadapan Allah? 现在我们要说到，在我们每一天的日常生活上，是否我们行出合神心意的生活呢？ Bagaimana hidup keseharian kita di dalam mengelola pekerjaan atau harta titipan Tuhan? 我们在每一天生活上，我们拥有的财富是神托付给我们来使用的，我们有没有讨他的喜悦来做使用呢？ Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Junifrius Gultom, pernah mengatakan, tak jarang banyak orang saleh di gereja, tetapi ketika dia pulang dalam perilaku bisnis kesehariannya, dia jauh dari nilai-nilai kekristenan. 一个在神学院当院长的，他的名字叫 Uniphilus Gultom， 他说，在这个教会里面，并不是说少数有些人他们的行为呢，与这个基督徒的教义呢，有一些的距离，或者是离开得很远。 Dia berkata dengan keras, mereka ini adalah bandit-bandit ekonomi. 他说他们这些都是在有经济能力的人，可是他们却行不道德的生活。 Di dalam gereja kelihatannya manis-manis kelakuannya, tetapi di luar gereja mereka adalah pelaku ketidakadilan.
在教会里面，他们看起来很虔诚，可是，在教会以外，他们却行了不公义的事。Contohnya apa? Mereka adalah pengusaha yang memperlakukan karyawannya dengan seenaknya, memberikan upah tidak manusiawi, jam lembur, jam kerja yang tidak dihitung. 就是呢，他虽然是主人，可是他对他的员工并没有以公义来待他们，员工们工作的这个加班或者是应该得到的这个报酬都没有公义的给他们。Dulu saya bekerja 7 tahun. 以前我曾经工作7年。Sering sekali kalau malam berdoa tidur itu yang keluar pikiran-pikiran seperti ini. 每次晚上祷告的时候呢，我经常会这么想。Mau secepat apa bisnis ini dikembangin? 要怎么样更快的来发展这个生意？ Bisa aja cepat, tapi karyawannya ditekan habis-habisan. 虽然可以很快得到成果，可是呢，我们一直会令职员有很大的压力。 Bisa aja berkembang pesat, tapi dengan cara memperlakukan karyawan tidak manusiawi. 就是呢，让生意更快的发展呢，可是对于员工来说呢，并不人道。 Dengan hanya satu dalih bahwa karyawan itu kalau salah perlu dididik, perlu diomeli, maka karyawan kalau salah kita habis-habisan, kata-katain. 甚至于就是说，当一个员工犯了错误的话呢，就要严厉的来处置他。 Contoh lain adalah mereka yang menghalalkan segala cara di dalam mengurus izin toko atau penghitungan pajak. 或者就是一些不择手段的来做生意的手段，可能就是在税务方面的。 Demi kemudahan maka halalkan segala cara termasuk nyuap. 为了处理证件，或者是为了让生意能够更加的顺利，甚至于贿赂。 Loh kalau nggak menyuap mau tunggu berapa lama izinnya keluar? Kalau nggak nyuap mau bayar pajak berapa gede? 就是没有贿赂，或者是没有一些的手段，要还多大的税务呢？ Loh ini Indonesia wajar semua pengusaha juga lakukan hal itu. 所以呢，这个是印尼每一个生意人都必须有他们的方法。 Sungguh ironis bahwa suap itu mereka pikir nggak ada urusannya dengan Tuhan. 甚至于以为这个贪污的这些手段呢，跟神的这个教会呢没有关系。 Pertanyaannya sekarang apakah cara kerja seperti itu adalah cara kerja yang patut di hadapan Allah? 可是想请问，这样子的工作方式是否讨神喜悦呢？ Bapak Ibu Saudara, memang politik damai itu memang satu budaya, menjadi satu warna yang kental sekali dengan Indonesia. 所以呢，我们在印尼经常就是想办法能够 达到协议，就是彼此不争执，或者是和平解决。 Bahkan di dalam yang mengatasi namanya pelanggaran, yang penting politik damai ini loh yang diusung. 就算是说有一些不正当的方式，可是呢，主要呢就是能够和平相处，能够以最和平的方式来解决。 Dalam berlalu lintas sering terjadi bukan? 有的时候在交通 上我们也会遇到这样子的困难。 Ada seorang jemaat ketika dia pagi-pagi ingin ke gereja, dia karena bangun kesiangan maka dia ngebut, dia terjang jalur busway, dia terjang lampu merah. 有一个信徒可能因为早上他太迟起来，为了赶时间，就进了不应该进的那条道，就是这个本来给 busway 的。 Betapa baiknya Tuhan supaya nggak terjang-terjang lagi yang lain, maka dia ketangkeplah sama polisi. 因为他进去了，然后警察就抓了他。 Tapi dia tahu dia harus pelayanan di gereja pagi itu, dia harus segera sampai di gereja. 但是因为他想到他必须更快的到教会，他就在想办法。 Maka supaya urusan administrasi ini nggak terlalu bertele-tele, nggak berkepanjangan, udah bayar aja, yang penting damai. 为了不要令时间拖得太久，就在就地解决，给钱。 Dalihnya perlu dilakukan nggak? Perlu. Kalau nggak dilakukan gimana bisa pelayanan? 他的理由是应该这么做，不然的话我会迟到，不能够好好的服侍。 Pertanyaannya berikutnya, pantas nggak dilakukan di hadapan Allah? 但是别人问他，你应该合适吗？你这么做呢？那个合适不合适呢？ Yang penting damai, yang penting harmonis. 他说最主要呢就是和平解决，快速顺利。
Maka sejarah gereja membuktikan kalau orang melihat adanya praktek-praktek yang salah dalam gereja, lalu dia bersuara, dia nyatakan kebenaran, biasa justru dia yang dianggap sebagai penjahatnya. 使到于在教会有些人说出真理的话语，反而别人觉得他做得不合适。 Gereja tidak mengakui yang namanya whistleblower, jadi peniup suling itu, membuat bising. 在教会里面不喜欢有一些人那里吹这个警笛，或者是发出那个正义的声音。 Maka jemaat yang kritis biasanya tanpa tedeng aling-aling justru akan dianggap sesat dan disingkirkan keluar dari gereja. 所以呢，就是会有一些就发出疑问，反而被别人排斥在外。 Karena dia adalah perusak tatanan harmonisasi gereja. 觉得教会的和谐已经被他破坏了。 Pertanyaannya lagi, hidup seperti itu hidup yang patut di hadapan Allah, hidup yang pantas enggak? 可是发出同样的问题，这样子行是否合神的心意呢？合意吗？ Saudaraku, bagaimana hidup keseharian kita di dalam rumah ketika kita berelasi? 所以我们在每天生活上，我们在家里，我们怎样彼此沟通呢？ Kumpul-kumpul bersama rekan-rekan, reunian dengan teman-teman SMP, SMA, loh itu perlu, itu baik. 我们经常会跟同学，以前小学、初中、高中的同学在一起，同学会欢聚。 Tapi kalau kita kumpul-kumpul terus sampai kita nggak punya waktu untuk menemani pasangan kita, menemani anak kita. 但是呢，每一次都忙着跟同学在一起，忘了自己的家人，或者是孩子、妻子。 Maka pertanyaan apakah itu hidup yang patut, hidup yang pantas? 想请问，那这样的生活是不是平衡呢？合宜吗？ Menjadi kepala keluarga itu hal yang baik, bahkan harus. 成为一家之主是一个很重要的事情。 Dan itu mungkin berarti bagimu adalah bekerja siang malam cari nafkah. 所谓有职业的人，无论早上晚上都非常的忙碌。 Loh itu perlu untuk dilakukan. 所以呢，非常的重要，要有一个好的工作。 Tapi persoalannya kalau engkau kerja terus, Sabtu Minggu kerja, hari merah kerja sampai engkau melupakan kewajibanmu sebagai imam untuk membina iman, mendukung kerohanian dari pasanganmu dan anakmu. 一个好的工作表现，无论是很多的时间花在这个工作的功夫上，以至于忘了，或者是没有时间给家人。 Apakah itu hidup yang patut di hadapan Allah? 请问这样的生活是不是合理呢？ Pantas enggak? 是不是尽了神的意呢？ Engkau yang dengan dalih ingin mendidik anakmu, karena anakmu ini nggak ngerti hal yang benar, nggak bisa terus dikasih tahu. 有的人家长就是说到要怎么样的来教育孩子，让他知道行出应该的合理的事情。 Lalu dalihnya perlu dididik, maka engkau berkata keras ketika dia berbuat salah. 所以当他犯了错误的时候呢，就很严厉的责备他， Atau bahkan pasanganmu. 或者是以我们的配偶，我们很严厉的对待他。 Saya setahun pertama pernikahan juga terus belajar bagaimana mengasihi pasangan. 我刚刚结婚不久，所以呢，还是在学习的那个阶段，要怎么样的来表现对配偶的爱。 Saya tuh orangnya detil, istri saya tuh orangnya ya begitulah. 我是一个很注意小节的人，可是呢，可能我的妻子不以为然。 Nggak usah tanya begitulah apa Pak, kalau terlalu jelas saya pulang ribut seneng. 当然，我不要讲得太清楚，不然的话回家反而遭殃。 Kadang sekali, 2 kali, 3 kali dikasih tahu masih aja nggak ngerti salah juga. 所以呢，每次讲得很细了、很清楚了，还是犯同样的错误。 Saya marah di rumah. 在家里的时候我会生气的。 Bagi saya anak SD aja ngerti kok dikasih tahu kok. 我说小学生这么告诉他清楚了，他都会明白， Hal simple. 很简单。 Tapi istri selalu ngomong saya, kamu itu di gereja sama jemaat bisa ngomong manis-manis, baik-baik. Di rumah sama saya ngomong kayak gitu. 然后呢，妻子就说你在教会你跟信徒讲得很甜蜜，可是在家里给我这么样的不好的态度。 Saudaraku, perlu dikasih tahu, perlu. 应该告诉他是真的，应该。 Tapi pertanyaan berikutnya, pantas nggak? 但是问题呢，是不是合理，已经很适宜呢？ Berapa banyak yang ketika kita marah di rumah, pasangan, anak, ketika berbuat salah itu benar-benar kita habisi. 有的时候我们的
对家人、对配偶非常的严厉。 Istri itu cuma tertunduk, merenung, diam, air mata mulai menetes, lihat kita nyanyi. Setan apa yang merasukimu? 也许他不能够回嘴，就是安静的在那里低头，或者是掉眼泪。 Tahu lagu itu? 你们听过这首诗歌吗？ Kalau gerakan tahu ya. Hingga kau tega mengkhianatiku. Dulu aja waktu pacaran. Baby I love you, love you, love you so much. 你看，你们听了，刚才他唱了， Oh, nggak niruin ya. 不翻译了。 Baby I love you. Sekarang setan apa yang merasukimu? 以前谈恋爱的时候讲的那么甜蜜，现在呢，究竟是什么？这个想法已经附着了你，以至于表现出不同样的表现。 Yuk Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar lagi melakukan apa yang patut di hadapan Allah. 所以呢，我们现在要再开始学习，应该行出理所当然和神的尽神的意。 Masih gagal, tadi sharing saya pun juga masih gagal, tapi yuk mari sama-sama belajar lagi. 虽然我们每一次都会失败，我经常在分享的时候也会失败，可是我们要继续的努力。 Saya mengajak kita membuka Kolose 1 ayat 9 sampai 10. 我现在邀请大家跟我一起来看一段的经文，就是在歌罗西书。 Kolose 1 ayat 9 sampai 10. 歌罗西书第1章从第1到第10节。 Ini surat Paulus kepada jemaat di Kolose. 这个是保罗写给歌罗西教会的。 Paulus ingin menguatkan jemaat Kolose, Paulus mendoakan jemaat Kolose. 所以呢，保罗想要兼顾歌罗西的教会的信徒，写信给他们。 Minta tolong Kolose ingin membacakannya dalam bahasa Mandarin ya, ayat 9 dan 10. 歌罗西书第1章第 Kolose 1 ayat 9 dan 10. 第9和第10两节，歌罗西书1章9、10。因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。 Saudaraku, inilah kuncinya untuk bisa hidup patut di hadapan Allah. 所以呢，这个就是关键，我们能够讨神心悦的生活。 Paulus pun merindukan supaya jemaat Kolose punya hidup yang pantas di hadapan Allah. 所以保罗要歌罗西的教会信徒有合神心意的生活， Hidup yang berkenan di hadapan Allah, hidup yang juga memberi buah dalam segala pekerjaan baik, hidup yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. 就是行事为人要对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切的事情上结果子，更多的认识神。 Jadi apa yang dihasilkan adalah buah yang baik, apa yang dipikirkan, yang dikatakan, yang dilakukan berdasarkan pengenalan akan Kristus itu. 所以呢，在所想的是讨神喜悦的事情，行出来的是结出来的果子，是更加的认识神。 Lalu rahasianya apa? Dikatakan di sana, engkau harus terima dulu hikmat dan pengertian yang benar dari Allah. 最主要呢，就是先从神那里得到属灵的智慧悟性， Supaya dapat mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. 就是好叫我们满心能够知道神的旨意。 Bapak Ibu Saudara, tanpa Tuhan, kita sebagai manusia berdosa nggak akan pernah bisa hidup pantas di hadapan Allah. 就是没有神在我们心里给我们力量，没有一个人有力量行出神的话语。 Hanya karena kasih anugerah Tuhan dan kita yang terus berusaha melekat erat pada Tuhan yang memampukan kita. 唯有能够靠着神的恩典，让我们要紧紧的抓住神，依靠神，在生活上我们才能够活出讨神喜悦的生活， Untuk belajar mempunyai hidup yang patut di hadapan Allah. 好叫我们活出和神的意的那个生活。 Ini berita firman kita hari ini. 所以这个就是我们今天要思考的神的话语。 Pertanyaan penutup dari saya adalah, adakah Bapak Ibu Saudara merasakan saya menjadi musuh saudara ketika saya menyatakan kebenaran ini? 一个问题的关键就是，当我把真理告诉给大家，是否我就成为你的仇敌呢？ Mari kita berdoa. 我们大家再进入祷告。
Tuhan